السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Hadi Syabudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-132 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Maksudnya, dan serulah keluargamu agar melaksanakan salat dan sabarlah mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Wala aqibatu littaqwa, ni tuan-tuan, seperti yang telah jelaskan, akibat biasanya menunjuk dalam bahasa Arab kepada perkara-perkara baik. Berbanding dalam bahasa Melayu, bila kita rujuk perkataan akibat, biasanya yang tersemat dalam minda kita adalah perkara-perkara yang baik. Ini beza daripada bahasa Arab. Macam juga kita menggunakan perkataan fitnah. Fitnah ni merujuk kepada tuduhan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, fitnah ni adalah ujian. Fitnah adalah kesukaran, kesulitan berbagai bentuk sekalipun, dan tuduhan itu satu daripadanya. Tuduhan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai buhtan. Nanti kita akan lihat dalam hadisatul ifk, yang izin Allah SWT nanti, kalau ada peluang menulis surah An-Nur. Fitnah ataupun tuduhan, buhtan yang telah ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, iaitu kepada Ummul Mukminin, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Wal 'aqibatu littaqwa, ni maksudnya adalah kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa di akhirat nanti. Ada setengah ulama menjelaskan, seperti contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, maksud kesudahan ini dunia juga akhirat. Dunia hati jadi tenang, hidupnya lapang, bahagia, walaupun tak punya wang yang banyak. Akhirat besok syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam sabda, ra'aitul laylata ka'anna fi dari uqba bi rafi' wa anna utina bi rutabin min rutabi ibn tab. Fa'awaltu dhalika anna al-aqibata lana fi dunya wa rifa'ata lana wa anna dinana qad tab. Malam tadi aku telah bermimpi seakan-akan berada di rumah Uqba bin Rafi', dan ketika itu kita diberi makan kurma masak ibn Tab. Ini merupakan salah seorang penduduk Madinah. Lalu aku mentakwilkan mimpi itu bahawa akibat yang baik bagi kita di dunia juga, di dunia kejayaan dan akhirat besok. Dunia ini kehebatan, ketinggian, dan akhirat besok kejayaan, dan agama ini telah benar-benar sempurna. Lihat apa saja mimpi, tuan-tuan, takwilkanlah perkara yang baik, kod mana pun. Baik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi yang buruk, jangan cerita dengan orang. Betulnya mimpi yang buruk jangan cerita dengan orang. Berpalinglah ke sebelah kiri dan isyaratkan dengan ludah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak akan mudaratkan kamu, wahai saudara. Dan kalau dapat lebih baik lagi, bangkit untuk angkat sembahyang dan sembahyang sunat tahajud. Bila datang mimpi yang mengganggu ketenteraman hati kita, bila baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insya-Allah gangguan yang berlaku yang tidur itu hanyalah merupakan mainan, dia tidak akan berpanjangan keluar. Mohonlah kepada Allah SWT bantuan, kerana gangguan datang dari syaitan. Ini dalam kes takwil Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW kepada maksud wal 'aqibatu littaqwa. Saya ini nanti dan dikasih sekalian, ayat yang sedang kita bincangkan ini juga, bila kita lihat dalam kitab kita tafsir, menunjukkan bahawa, sebagai contoh dalam riwayat Ibn Abi Hatim, jika Nabi SAW bersama dengan salah seorang isterinya keluar di rumah, dan dalam perjalanan itu kelihatan orang yang hidup dengan perhiasan dunia, maknanya nampak kekayaannya menunjuk-nunjuk di kalangan munafiqun terutama, maka sampai saya ke rumah, Nabi SAW akan baca mula daripada ayat 131
sampailah 132 ini. Ayat 131 telah kita bincangkan sebelum, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bagaimana Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Bila Nabi melihat saja perkara seperti itu, Nabi akan ingatkan para isinya, janganlah kalian melepaskan pandangan dengan perasaan kagum kepada anugerah Allah terhadap golongan mereka itu. Itu hanyalah perhiasan dunia untuk kami uji mereka padanya, sedangkan rezeki Tuhan kamu adalah lebih baik dan kekal. Dan perintahkan keluargamu agar sentiasa salat dan hendaklah bersabar atasnya. Kami tidak minta rezeki kepada engkau, bahkan kami yang bagi engkau rezeki dan kesudahan yang baik adalah untuk mereka bertakwa. Dalam satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim yang lain, yang diterima oleh Ja'far pun mengambil sabit, bila hati Nabi SAW ditimpa rasa kesulitan, rasa tertekan, stres dan sebagainya, maka Nabi akan panggil segenap isi keluarga. Nabi menyuruh mereka untuk sembahyang, as-salah, mari salat. Jadi sahabat pun mengatakan penjelasan kepada hadis ini, bahawa Nabi-Nabi pun menghadapi kesulitan dan mereka salat. Kita yang menghadapi kesulitan pada ini lebih-lebih lagi kena salat. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat yang 131-32 ni kalau kita perhatikan kata Pak Hamka, dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan ini mencakupi beberapa bimbingan yang begitu jelas kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita sebagai pedoman. Iaitu yang pertama, baginda disuruh sabar menghadapi celaan dan juga penghinaan, tuduhan oleh golongan yang benci Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, baginda disuruh untuk taat, mengerjakan sembahyang, salat pada waktu yang telah ditentukan, terutamanya 5 waktu ini. Diikuti pula dengan salat-salat nafilah, duha sebagai contohnya, 2 rakaat sebelum subuh sebagai contohnya, salat tahajud yang dimaksudkan itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dan kita yang nak mengikuti Nabi ni, janganlah terpesona melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada golongan yang lalai. Semua itu merupakan perhiasan hidup dunia sahaja. Rezeki yang halal yang perlu kita usahakan, walaupun sedikit, redalah dengannya, kerana jaminan syurga oleh Allah SWT itu yang lebih baik, lebih utama untuk difokuskan. Lagi yang keempat, kita pengajaran lihat dalam perenggan yang sedang kita pelajari berakhir daripada ayat 132 ini, hendaklah kita ni mendidik keluarga supaya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Susah macam mana pun nak, tak apa nak